Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan Tuan Haji Zabidi, pengurusi Masjid Sungai Al-Mustaghfirin Sungai Tiram. Saya hormati para Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Guru Haji Abdullah, para guru, para asatizah, para santri, muslimin dan muslimat, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, juga yang mengikuti majlis ini secara langsung di Facebook dan seumpamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dan juga perlindungan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung kembali bacaan kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi pada bab yang seterusnya, pada muka surat yang ke-42, adab ibu dan ayah dengan para guru. Wahai ibu ayah, ingatlah semua, beradablah dengan pendidik anaknya. Kamu lahirkannya ke alam dunia, guru anakmu membimbingnya ke syurga. Buruk adabmu kepada para guru, terhalang keberkatan buat anakmu. Jika anakmu mengadu sesuatu, bertanyalah, jatuh ra. Bertanyalah, jangan terus naik hantu. Jika ibu ayah serahkan urusan pada guru, mendidik pasti berkesan. Jika anak lelaki pulang ke rumah, menangis mengadu, konon kena marah. Katakan padanya, jangan jadi lemah. Anak lelaki bukan jenis menyerah. Tangisan hanyalah senjata wanita. Anak lelaki tak murah air mata. Ini cara didikan salaful ummah. Hasilnya generasi muda yang gagah. Jadi saya letakkan di sini bab berkaitan dengan adab ibu dan ayah dengan para guru. Walaupun tidak sepanjang saya melihat kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama yang terdahulu, sangat sedikit ataupun mungkin tidak ada bab yang khusus berkaitan dengan adab ibu dan ayah dengan para guru. Banyak yang dibincangkan dalam kitab adalah adab murid dengan guru, adab guru dengan murid, adab guru di dalam majlisnya, adab ilmu, adab seorang tersebut dengan alat ilmu dan juga seumpama dengannya. Tapi tidak dibincangkan khusus tentang adab ibu dan ayah dengan para guru. Jadi bersesuaian dengan waqi' ataupun realiti yang berlaku pada zaman kita ini, yang ramai di kalangan kita secara tak sedar, kalau kita melihat dalam Facebook dan seumpamanya, bersikap kurang beradab dengan para guru yang mendidik anak-anak kita. Jadi di sini saya umumkan, sama ada para guru tadi dengan maksud guru yang mendidik murid tersebut dalam ilmu agama ataupun dalam ilmu keduniaan. Tapi lebih khusus dan lebih berat kalau seorang ibu dan ayah tersebut buruk adabnya dengan guru yang mendidik anaknya dengan ilmu, yang mengenalkan anaknya dengan Tuhannya. Jadi itu saya letakkan bab ini khusus untuk beri pesan kepada saya sendiri sebagai ibu, saya sendiri sebagai ayah, dan isteri saya ibu yang ada anak, kemudian juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada anak-anak, yang menghantar anak-anak untuk dididik oleh para guru. Maksudnya apa yang perlu kita laksanakan
adalah kita juga kena beradab dengan para guru. Kalau kita menghantar murid ataupun anak kita tersebut sebagai murid kepada guru, maka yang sepatutnya dilakukan oleh ayah dan ibu tersebut adalah berbaik sangka dan kemudian berdoa dengan yang baik kepada anak-anaknya, dan moga-moga dengan berkat ibu dan ayah yang beradab dengan para guru tersebut, anaknya nanti akan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai ibu ayah, ingatlah semua, beradablah dengan pendidik anaknya. Kamu lahirkannya ke alam dunia, guru anakmu membimbingnya ke syurga. Ini kalau kata secara khususnya adalah guru yang membimbing anak kita dengan ilmu agama. Maka yang kamu hanya kita melahirkan ataupun ibu dan ayah melahirkan anak ke alam dunia. Manakala guru pula adalah membimbing anak kita ke akhirat. Maka sebab tu para ulama mengatakan bahawa antaranya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu mengatakan uquq al-walidain lahu taubah. Berderhaka kepada ibu dan ayah boleh baginya bertaubat. Wa uququl masyayikh, tetapi kalau seorang tadi bersikap buruk adab dengan para masyayikh, para guru, laisa lahu taubah, tidak ada taubat baginya. Berat. Maksudnya kalau dengan para guru ni hukumnya lebih berat. Nah, itu disebut oleh Sayyidi Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya Madarijus Salikin ila Rusumi Tariqil Arifin. Ini disenaraikan adab-adab murid dengan para guru yang memerlukan seorang murid tersebut melaksanakan adabnya dengan gurunya luar biasa. Jadi tak sebut kita semua tadi sebab kita dah sebut sebelum ni sebahagian daripada adab-adab tersebut sebelum ini. Jadi kamu lahirkan anakmu ke dunia, manakala guru anakmu pula membimbing anakmu ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian ulama sedikit kurang bersetuju dengan isu mendahulukan guru daripada ibu dan ayah dalam suatu urusan. Antaranya Al-Imam Ali Tanwi, Maulana Ali Tanwi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitabnya yang diterjemahkan oleh Maulana Razif kalau tak salah saya, daripada Sri Petaling, bahawa beliau tidak bersetuju dalam urusan didahulukan guru daripada ibu dan ayah. Tak mesti didahulukan ibu dan ayah. Manakala kebanyakan ulama yang kita baca mendahulukan adab mereka ataupun khidmat mereka kepada guru mendahului ibu dan ayah. Ini yang disebut oleh banyak para ulama di dalam kitab-kitab mereka karena dibandingkan dua perkara. Anak ibu dan ayah melahirkan anak ke alam dunia, manakala guru pula adalah ibu dan ayah kepada murid tersebut untuk membimbing murid tadi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi karena itu didahulukan perkara tersebut. Ala kulli hal, dalam kitab Al-Imam Ibnu Muflih dalam Adabus Syar'iyyah dibahaskan tentang masalah ini. Mana kita nak dahulukan pada sudut ibu dan ayah dan mana yang patut kita dahulukan pada sudut guru kita? Adakah semua perkara yang diberi saranan oleh ibu dan ayah perlu didahulukan oleh seorang murid atau seorang anak berbanding dengan pandangan gurunya, dan bila seorang anak tersebut akan mendahulukan pandangan gurunya dibandingkan dengan pandangan ibu dan ayahnya, maka kata Ibnu Muflih karena ada syar'iyyah, ibu dan ayah didahulukan pada urusan selain daripada keilmuan. Dan urusan selain pada keilmuan, jadi pandangan ini agak sedikit ringan dibandingkan dengan pandangan sebahagian ulama yang mengatakan bahawa tak mesti dilebihkan guru. Karena orang zaman sekarang zaman inat, zaman suka membangkang, suka membantah, apatah lagi kalau berkait dengan para guru. Dia akan menganggap kata ni mengajar murid untuk bersikap ta'assub dengan gurunya, bersikap menganggap gurunya tadi tidak tidak boleh disalahkan dan seumpamanya, dan sampai kepada bersikap menduakan ataupun membelakangkan ibu dan ayahnya. Tak, para guru tidak mengajar sedemikian.
Para guru tidak mengajarkan sedemikian. Tamam? Tapi seorang murid tadi perlu melihat aulawiyah, perkara yang perlu dibincangkan dengan gurunya dan perlu didahulukan ibu dan ayahnya dalam urusan apa? Dalam urusan keduniaan, contohnya ini kalau kata guru tadi, guru barakah. Kalau guru murabbi yang mendidik murid tersebut, seakan-akan murid tadi seperti seorang mayat atau satu mayat yang dimandikan oleh pemandi mayat. Jadi murabbinya adalah pemandi mayat tersebut, dia seperti mayat yang digerakkan tangannya, kalau ditolak ke kanan lah dia, ke kiri lah dia. Maka keadaan yang murid tersebut berbeza, seperti yang disebut oleh Sidi Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab beliau. Segala urusan perlu diserahkan kepada gurunya, hatta dalam urusan perkahwinan sekalipun. Kalau guru tersebut dianggap guru barakah oleh murid tersebut, maka urusan yang perlu diserahkan kepada guru adalah urusan berkaitan dengan pendidikan muridnya. Jadi kalau seorang murid dilihat oleh guru dengan potensinya pada satu kedudukan, ibu dan ayahnya inginkan kedudukan yang lain, sepatutnya untuk dibincangkan dengan siapa? Dengan guru. Karena guru lebih tahu potensi anak tadi macam mana. Tamam? Khusus dalam bidang agama. Murid mengaji di pondok, tok guru suruh anak murid ni pergi ke sekian tempat. Ayah kata, tak, saya nak bagi anak saya ni jadi engineer. Anak duduk pondok dah, duduk mengaji Al-Quran, mengaji kitab-kitab dan seumpamanya. Ayah kata, tak, saya nak masukkan anak saya ke tempat sekian. Saya nak jadikan anak saya ni sekian-sekian. Dia yang atok anak dia pada ketika tersebut. Maka kebiasaan begini tidak akan menyebabkan jadi harmoni dan kemudian akan menyebabkan buruk adab dengan para guru, karena tidak berbincang terlebih dahulu, dan ini berlaku banyak di kalangan kita. Kita hantar anak kita pergi ke satu tempat, masuk dengan penuh hormat, tapi ketika kita nak keluarkan anak tersebut daripada tempat tersebut, kita boleh keluarkan bila-bila masa. Dan kadang tidak ada hormat terus dengan guru tadi, karena sebab ada sedikit masalah dan seumpamanya saja. Tamam? Jadi karena itu perlu diraikan perkara tersebut dengan lebih baik. Imam Ibn Muflih kata, sepatutnya dalam bidang pendidikan diserahkan kepada guru, karena guru lebih kenal muridnya bagaimana kedudukan dan juga bagaimana kemampuannya dalam suatu bidang. Dibandingkan dengan ibu ayah yang mungkin dalam bidang ilmu, si ayah tidak mendidik anaknya dengan seperti gurunya mendidik. Jadi kena ambil berat tentang masalah tersebut. Buruk adabmu kepada para guru, terhalang keberkatan buat anakmu. Sebab tu kalau kita baca dalam ni, saya baca tajuk saja bagi tuan-tuan dengar, ni adab murid dengan guru. Kalau kita nak tengok, adab murid dengan guru ni, ya, ta'zim syekh wa ihtiramuh, mendahulukan ataupun mengagungkan guru. Yang ni kita sedia maklum. Sehingga kata ulama, kalau mengagungkan guru, lebih diagungkan guru daripada para raja. Sayyidina Ibrahim Ad-Dusuqi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, al-fuqara kal-muluk. Ini para sufi, para ulama ini kal-muluk. Faman lam ya'rif adab al-muluk la yanbaghi lahu mujalasatuhum. Siapa yang tidak tahu adab untuk bersama dengan raja, maka tidak selayaknya untuk mereka duduk dengan para fuqara. Fuqara di sini dengan maksud sufiyah, para sufi, para awliya Allah Ta'ala, para ulama. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika datang seorang murid datang kepadanya untuk meminta tariq ilallah, nak minta suluk kepada beliau. Apa kata beliau? Izhab faqdumis sultana wa ahla hadratih. Pergi dulu, kamu khidmat dulu dengan sultan dan juga ahli hadratih. Ahla hadratih maksudnya orang yang duduk bersama dengan sultan. Wa'arif marasimahum, ketahui bagaimana etika yang telah mereka susun ketika bersama dengan raja. Summa ta'al, katanya, lepas dah selesai yang tu, mari balik jumpa kami. Kenapa? Karena orang kadang jumpa dengan para guru, dengan para ulama, dengan para salihin, mereka tidak meraihkan adab seperti mana mereka berada dengan raja, seperti mana mereka berada dengan para pemimpin. Bila nak masuk dalam majlis raja, mereka akan disusun. Macam ni kalau nak jumpa raja, macam ni kalau raja nak bercakap dengan kamu, apa bahasa yang kamu kena gunakan dengan raja. Diajar satu
dua, tiga adab dan seumpamanya. Tapi bila jumpa dengan para ulama, dengan para guru, tak ada adab tu. Dia main sembrono, kemudian dia buat macam diri dia. Cakap dengan guru seakan-akan macam tidak ada hak di antara dia dengan guru tersebut. Guru tidak menginginkan perkara tersebut, tapi diajarkan adab tadi untuk mengelakkan daripada berlaku buruk adab dan juga su' dalam tasarruf ketika mana bersama dengan para guru dan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Gap dia lagi di sini. Disebutkan di sini antaranya taslim li awamiri syekh. Menyerahkan urusan kepada gurunya dan tidak banyak bertanya tentang urusan yang bukan urusannya. Dan dia di antara adabnya, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, alla yas'ala syaiqahu qattu lima fa'alta ya sayyidi hakadha atau lima tarakta kadha. Tak tanya kepada gurunya, kenapa kamu buat macam ni, kenapa kamu tidak buat macam ni. Ataupun dia bermusyawarat dengan syekhnya ibtida'an ala fi'li syai'in illa an yataqaddama min syaikhihi al-iznu lahu fi dhalik. Dia musyawarah dengan syekhnya tanpa diizinkan oleh gurunya terlebih dahulu. Kalau gurunya yang ingin musyawarah dengannya pada ketika tersebut, baru dibuka mulutnya, bukan dia yang mula buka mulut. Tamam? Fa innal murida wajibun alaihi sukun. Karena wajib bagi murid, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, as-sukun, yaitu tenang, diam, tetap dan menyerahkan urusan kepada guru. Kama qalu min sya'nil muridi as-sadiqi an yakuna kal mayyiti baina yadayil ghusli al-ghasili. Dan sya'nil murid as-sadiq, di antara sifat murid yang benar dengan gurunya adalah seperti kal mayyiti baina yadayil ghasil, seperti mayat berada di depan pemandi mayat. Oh, dia tahu tu. La yataharrak wa la yatakallamu illa in harrakahu. Dia tidak akan bergerak, tak akan bercakap melainkan digerakkan oleh gurunya. Tamam. Wa rubbama kana fi dhalikal amri alladhi yushawiru shaykhahu madarratun ala shaykhihi. Kemungkinan benda yang dia bincang dengan gurunya tadi itu memudaratkan gurunya. Fayadurru syaykhu nafsahu li ajli al-murid. Maka syekh nanti akan memudaratkan dirinya semata untuk menyelamatkan muridnya. Ka'an yaqula, seperti mana murid mengatakan, khuzni ma'aka ila makanil fulani, tolong bawa saya bersama dengan kamu wahai tuan guru untuk pergi ke tempat sekian. Au da'ni anamu ma'aka, bagilah saya tidur dengan tok guru. Au da'ni ajlisu ma'aka kullama aradta, bolehkah bagi izin kepada saya untuk saya duduk dengan tok guru sekali mana tok guru ada izin apakah nak minta apakah, saya akan khidmat dengan tuan guru. Wa nahwa dzalik bal yasbiru fi kulli amrihi fi kulli umurihi hatta yakuna shaykhuhu huwa alladhi yuharrikuhu ilaiha. Sampailah gurunya yang bagi izin kepada perkara tersebut. Tamam? Ni minta macam-macam ni. Tok guru nak pergi musafir, kenapa tak bawa saya sekali? Kenapa bawa dia? Asyik dia saja, kenapa tak bawa saya? Tu satu masalah. Tamam? Senang tak bawa terus semua. Bagi boleh tak syekh tidur seorang saja? Tuan guru duduk tidur seorang dalam bilik, boleh tak saya tidur sekali? Saya nak tengok ahwal tok guru macam mana tengah-tengah malam. Lepas tu boleh tak saya nak duduk dengan tok guru, nak tengok hal tok guru. Lepas tu kalau tok guru nak minta saya nak minta tolong buat kopi ke, nak buat sekian ke dan seumpamanya, saya akan bantu. Tak perlu kita ucapkan benda tersebut, bagi guru yang sebut benda tu. Biar dia yang sebut dulu, kamu pergi dengan saya, kamu tidur dengan saya, duduk dalam bilik ni dengan saya. Contohnya di dalam musafir dan seumpamanya. Tapi biasanya para guru dia tidak akan bagi orang tidur dengan dia. Sebab apa? Sebab rahsia dia akan terbongkar waktu tidur. Yang boleh tidur dengan dia orang yang paling rapat dengan dia saja. Siapa dia? Bini dia aja. Dan juga tidur pada ketika tersebut dengan keadaan macam tu mengundang fitnah. Maka elakkan, para guru kena elakkan perkara tersebut. Elakkan. Lebih-lebih lagi dengan amrak, dengan budak-budak kecil, lebih-lebih lagi kena elakkan. Kecuali anak dia lah, anak dia sendiri dalam perjalanan, itu lain lah. Yang ni dengan amrak, anak murid kecil, umur bawah daripada
Bagian ulama kata amrad ni bawah pada 7 belah. Bagian ulama kata bawah 7 belah, jambang tak ada, misai tak ada, muka apa ni jambu, budak amrad. Dan amrad lebih bahaya daripada wanita. Amrad lebih bahaya daripada wanita. Nah, hati-hati. Boleh? Yang ni jadi fitnah ni kepada sebahagian orang bila mana beringan-ringan dengan masalah ni. Tak boleh macam tu. Nah, anak-anak murid kalau kecil ataupun siapa saja yang kecil yang masih lagi tidak sampai kepada umur baligh, maka sebaiknya bagi seorang tadi mengelakkan dia daripada untuk berkhalwat ataupun bersendirian dengan amrad tersebut. Hati-hati. Ini kena akan mengundang fitnah. Dia akan bawa kepada fitnah dan lebih bahaya daripada wanita. Kerana orang perempuan kalau duduk dalam bilik, yang ni orang pun tahu kata kalau dia duduk bilik dengan orang perempuan, orang akan tahu kata dia duduk dengan orang perempuan. Yang maksudnya masalah dia akan jaga benda tu. Tapi kalau duduk dengan budak lelaki, waktu tu dia akan kata budak lelaki bukan orang perempuan. Tak, itu lebih bahaya lagi. Kena hati-hati. Kena hati-hati dengan perkara tersebut. Kerana syaitan akan tazyin kepada kanak-kanak tersebut dengan rupa yang kadang lebih cantik daripada perempuan. Sebab tu masyayikh cukup berpesan dengan perkara tersebut agar tidak terjebak dengan perkara-perkara yang haram. Dan ni yang menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang buruk dalam umat. Budak tu nanti bila besar dia akan bawa perangai tu. Dan orang yang rapat dengan dia, yang dia percaya dan seumpamanya buat benda tak elok dekat dia, akhirnya dia akan teruskan. Dia kata benda tu boleh kot. Dan dia akan teruskan dengan kejahilan ataupun dengan nafsunya pada ketika tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Lepas tu kena elak dan kena hati-hati. Kalau kita eloknya, kalau para murid pun kena sama juga. Tak boleh satu bilik 2 orang, tak boleh. Kalau saya di pondok di Zawiyah, kami tengah duk buat pondok lah ni, tengah duk buat apa ni asrama. Satu bilik 4 orang. Satu bilik 4 orang. Jadi pun ada 14 orang. Jadi dia akan ada 4 jadi 16 dah. Dia akan lebih 2 orang ni, nak duduk mana 2 orang kan. Takkan nak duduk 2 orang satu bilik ni. Dah 4 kali 3 12. Bilik yang keempat akan duduk 2 orang. Tak boleh. Dia akan duduk 3 Nah, kali bilik 3 2 orang. Dia kena lebih juga daripada 2. Dia takut jadi syaitan. Takut jadi syaitan. Itu kena hati-hati benda ni. Al-Habib Salim radhiyallahu anhu, beliau selalu pesan dengan masalah ni kepada para murid. Kalau ada murid-murid datang temu dengan beliau, dia akan pesan benda ni sungguh-sungguh. Khususnya kepada anak-anak muda. Masalah ni kadang-kadang dia ambil ringan dan kemudian akhirnya jadi berat dan kemudian dia tak boleh bendung. Itu kena hati-hati dalam pergaulan. Baik. Jadi tak boleh duk pergi kata dekat guru kita, khuzni ma'aka ila makanil fulani. Wahai tuan guru, bawa saya ke sekian tempat dengan kamu. Lebih berat lagi dia pergi tambah pula. Asyik bawa dia tu je, tak bawa saya. Awak saya tak boleh khidmat ke? Jadi ni antara sikap yang boleh menyebabkan buruk adab dengan guru dan akan yadurru syekh, akan menyusahkan guru pada ketika tersebut. Dan guru kemungkinan waktu tu nak menjaga khatir hati muridnya tersebut, lintasan-lintasan buruk yang syaitan mula masuk pada waktu itu dalam hati muridnya, buruk sangka dengan gurunya, kenapa tidak bawa beliau dan seumpamanya, adakah kerana dia buruk adab dengan gurunya, kerana gurunya tak layan dia macam tu, maka khatir-khatir tadi akan lebih buruk kalau guru tadi tak putuskan. Akhirnya guru terpaksa mengorbankan atau bawa juga, dan akhirnya memang akan berlaku perkara yang buruk adab pada ketika tersebut dengan guru. Karena waktu tu dia bukan berkhidmat dengan guru, gurunya berkhidmat dengan dia. Khidmat apa? Jaga hati dia. Itu murid kena selalu ambil berat tentang masalah ni. Kalau kita menganggap ini guru kita, seorang ni guru kita, yang sepatutnya bagi kita adalah menjaga hati guru kita, bukan menyebabkan guru kita yang terpaksa jaga hati kita. Ini terbalik khidmat ni. Terbalik khidmat. Kemudian disebut lagi oleh Sidi Abdul Wahab Sya'rani, alla yataqaddama ala syaykhihi fil mashyi wa ghairi dhalik, bal yakunu sayruhu fil zahiri wal batini tab'an li syaykhihi. Jangan dahulukan daripada gurunya ketika berjalan. Fa in taqaddama alaihi linuzuli daruratin aw laylin muzlimin wala ba'sa.
Tapi kalau dia dahulukan dia berjalan depan gurunya kerana malam gelap. Ini kata Imam Badruddin Ibnu Jamaah dalam Tazkiratus Sami', dibezakan antara jalan siang dengan malam. Kalau siang sebaiknya bagi murid berjalan di belakang gurunya dan sebelah kiri, sebelah kanan. Belakang sedikit, sebelah kanan. Tidak beriringan dengan gurunya, melainkan dengan izin gurunya atau gurunya panggil. Sama? Dan jangan duduk belah kiri, karena waktu belah kiri kemungkinan gurunya nak meludah dan seumpamanya. Kalau dia ada di sebelah kiri pada ketika tersebut, gurunya terpaksa ludah di sebelah kanan dan meninggalkan sunnah. Jadi dia telah menyebabkan gurunya meninggalkan sunnah disebabkan karena nak jaga dia. Itu ludah kena kat dia. Kalau malam, jalan depan. Jalan depan kalau kata memerlukan kepada jalan depan. Sebab apa? Lailin muzlim, malam yang sangat gelap. Takut ada lubang, anak murid jatuh dulu. Habis tu dia tahu, "Oi, tu kah? Nak kena buat dengan tok guru." Malah aku, sebab tu tak mau, kita tak ada guru. Bagi tali khidmat. Dan Allah Ta'ala bagi kita dengan guru untuk kita khidmati, untuk apa? Untuk diberi keberkatan kepada seorang tersebut. Dilihat berkatnya orang tadi dengan sesuatu, dengan bagaimana dia beramal dengan gurunya, bagaimana dia berkhidmat dengan gurunya, dan bagaimana hatinya dengan gurunya. Kalau murid tadi hatinya kamil, sempurna, jami' dengan gurunya, maka waktu tersebut Allah Ta'ala akan bagi seperti mana yang diberikan kepada gurunya, bahkan lebih kemungkinan. Tapi kalau seorang murid tadi tidak ada perasaan tadi dengan seorang gurunya, maka dia akan diharamkan terus daripada keberkatan tersebut. Seperti mana para sahabat mendapatkan keagungan kerana jami' dalam hati mereka adalah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang paling tinggi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliau mendapatkan yang paling tinggi. Karena dalam hatinya tak ada lain melainkan Rasulullah. Maka disebabkan adab yang agung macam tu, Allah Taala berikan kepadanya dengan kemuliaan yang agung. Kan tu para sahabat sendiri tafawut. Sahabat sendiri ada kedudukannya masing-masing. 10 sahabat yang pertama, yang paling tinggi di kalangan semua sahabat Sayyidina Abu Bakar. Dan itulah bagaimana beliau dengan Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar nombor 2. Begitulah beliau dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mampu melangkaui Sayyidina Abu Bakar. Tak akan boleh melangkaui. Setelahnya Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali berlaku khilaf. Nah, sebahagian mendahulukan Sayyidina Ali, sebahagian mendahulukan Sayyidina Utsman. Ala kulli hal, kedua-dua mereka di bawah Sayyidina Umar. Setelah mereka barulah 6 sahabat yang lain. Yang 6 sahabat lagi kata ulama fi martabatin wahidah, pada martabat yang satu. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, lagi Sayyidina Talhah radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Sa'id radhiyallahu taala anhu, dan juga sahabat yang Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Maka mereka adalah kelompok yang semartabat dalam 6 orang yang terakhir. Dan kemudian bakinya Ashabul Badri, Ashabul Badr, mereka pula duduk pada kedudukan yang lain pula. Kemudian Ashab Uhud, kemudian Ashab Bai'atul Ridwan, kemudian baru baki Ashab Nabi SAW, barulah sahabat Nabi yang lain duduk. Maksudnya kedudukan mereka dinilai pada sudut apa? Bagaimana Nabi di dalam hati mereka. Dan begitu juga para murid dengan gurunya, karena ulama adalah warasun Nabi. Ulama adalah pewarisnya Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah, maka mewarisi sirnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam, rahsianya para nabi. Allah Subhanahu Nabi SAW sebut al-ulama warasatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama walakin warasul ilm. Waman aqadahu faqad aqadha bihadzin wafir. Maka setiap murid tadi akan mendapatkan habuan berdasarkan ta'alluqnya dengan gurunya bagaimana. Walau gurunya orang biasa, tapi disebabkan baik sangka murid tadi dengan gurunya tersebut, maka Allah memberikan sekadar ta'alluq hatinya dan kekuatan jami' hatinya tadi dengan gurunya, kumpul hatinya dengan gurunya, maka Allah Ta'ala akan bagi sekadar itu. Sama? Kalau kita datang kepada seorang guru hanya sekadar untuk jadi mustami', mendengar, dan kemudian tidak berkehendak untuk nak berkhidmat kepada guru tersebut dengan maksud beradab dengan beliau dan juga melakukan apa yang diinginkan oleh beliau dan seumpamanya, maka sekadar itu kita akan dapatkan kedudukan tersebut. Jadi
setiap murid ada rezekinya masing-masing. Setiap murid ada rezekinya masing-masing. Ramai kadang-kadang dia duk tanya dekat fakir saya lah, bila pergi di Mesir dia tanya, macam mana nak baik dengan para masyayikh di Al-Azhar? Saya kata, Allahu'alam, saya pun tak tahu. Saya nak cerita macam mana, saya pun tak tahu. Macam mana nak baik dengan para guru? Ustaz buat macam mana? Nak buat macam mana, nak bagi pergi rapat dengan Tok Guru? Nak beli hadiah ke? Nak kena main duduk dengan dia selalu ke? Nak kena bertanya soalan banyak ke? Nak kena macam mana ke? Allahu'alam, saya tak tahu. Saya tak tahu nak jawab. Ada rizqun min Allah, rezeki daripada Allah Ta'ala. Duduk dengan syekh, syekh baik dengan kita. Itu syekh melihat kita pula dengan pandangan inayah, beri perhatian. Allahu'alam, saya tak pasti nak jawab macam mana. Saya kata doa banyak-banyak kepada Allah. Kena doa lah. Semua ni rezeki. Nak pergi usaha sendiri kita pun tak pasti. Takkan guru tu berkenan ke tak? Untuk pergi bagi hadiah selalu, guru kata dia ni nak apa ni? Tu pun ada juga. Dia duk main baik, duk tanya soalan banyak dia kerja duk tanya soalan pula dah. Aku tak mau jawab dia tak Pak Long ni. Dia ingat tanya soalan akan menyebabkan baru dia akan rapat dengan guru tadi. Dah dia kena sidqun niyah, benar niat kita dengan guru tersebut tanpa ada tujuan yang lain, dan kemudian banyak doa kepada Allah, moga Allah Ta'ala rahmati guru kita, dan moga dengan gabungan hati tersebut menyebabkan Allah Ta'ala menggabungkan hati guru tadi dengan muridnya tersebut untuk dia kasih kepada murid tadi. Itu pun sudah memadai. Sama? Baik. Ini macam-macam lagi ni cerita ni. Banyak ni. Tidak memandang ni. Adamu idmanin nazar fi wajhi syekh. Itu pun ada. Iaitu tidak melihat wajah gurunya dengan apa ni, dengan berterusan tengok muka Tok Guru dia. Tak. Wala yuqimu qattu basaruhu fi basarihi. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam la yathbutu basaruhu qattu fi wajhi ahadin mutlaqa. Nabi tidak pernah melihat kepada wajah orang tadi secara idman, maksudnya secara berterusan. Tengok orang tadi, tengok muka dia macam tu. Tak. Nabi tengok sembang, lepas tu Nabi tengok boleh. Lepas tu sambil sembang tengok boleh. Kita pun kalau orang sambil sembang macam tu, kita dia ni nak telan aku ke apa ni? Kan? Kita pun nak segan. Kalau tak sembang pun duduk dalam majlis duduk. Dia tengok apa ni? Jangan tengok lama. Sekejap kita tempoh bulu hidung dia terkeluar. Tengok. Dah buruk dah hadap kita dengan guru kita. Lepas tu jangan idmanun nazar. Jangan idmanun nazar, dia akan menyebabkan jadi khajal, jadi malu. Jadi sebab tu sebaiknya untuk kita buat apa? Tidak memandang berterusan kepada guru kita. Itu antara adabnya. Itu Nabi tidak melihat kepada seorang mutlaqan. Ada seorang pernah cerita kat saya, dia kata orang tak tengok orang ni, kalau dia cakap dengan orang dia tak tengok muka orang, dia ada dua. Yang pertama dia belah hantu raya, yang kedua dia bunuh orang. Tak semua macam tu. Tidak lazim macam tu. Jadi kalau kita tengok orang sembang dengan kita, sembang sat betul tak tengok kok kita. Tu kita jadi belah hantu raya apa? Jangan tuduh orang. Tak boleh. Mungkin kerana dia tengok kita mula-mula, lepas tu dia tak tengok kita secara berterusan. Lepas tu seorang murid kalau bercakap dengan gurunya, sepatutnya dia datang pada gurunya bila sembang dengan tuan guru, tanya Assalamualaikum, betul? Tengok guru dulu, kemudian tengok ke bawah. Lepas tu bila guru dia beritahu pula lah, baru tengok muka guru pula. Lepas tu tengok ke bawah. Macam tu cara dia. Dia tengok terus macam tu. Tu guru pun tak tahu nak cakap apa. Lepas tu hantu nak tengok, hantu aku geli tengok dia kata. Jangan macam tu. Jadi kata di sini disebut bal kana idza ra'al hilala sarafa wajhahu anhu bi sur'atin. Hatta Nabi ketika melihat bulan sekalipun, Nabi akan berpaling wajahnya dengan segera. Allah. Maksud Nabi tak tengok benda, hatta akuan dengan benda yang bukan manusia sekalipun Nabi tidak akan melihat secara terus. Faham? Likauni tajalli yaumal qiyamah qad syubbihat ar-ru'yatu lahu bi ru'yati syamsi wal qamar. Faman admana an-nazara ila wajhi syaikhihi faqad qala'a ribqatal haya min 'unuqi. Siapa yang meneruskan atau melihat secara terus pada wajah gurunya, akan dihilangkan malu daripada tengkuknya.
Rubbama hasala lahu suqutu haibati syaikhi ma'a kasrati musyahadati, dan kemungkinan akan hilang atau gugur haibah gurunya di depannya karena dia selalu tengok saya. Nah, tamam, akan hilang dia punya haibah gurunya. Fayuhram barakatuh atau barakatah, maka akan hilang atau diharamkan baginya keberkatan gurunya tersebut. Fala yusamihul muridu siwa binazratil faj'ah, tak dibenarkan pada murid melainkan melihat wajah gurunya dengan faj'ah, tak sengaja ya. Bal yanbaghi lahu an yastaghfira minhu, bahkan kata Imam Abdul Wahab Syarani, hendaklah dia beristighfar kepada Allah kalau dia melihat sedemikian. Kami tahu tu. Ni kalau ada orang baca ni jenis tak faham, dia kata, "Oi, nampak sekar sangat ni." Nah, macam tu adab. Dan adab para salihin diambil daripada siapa? Daripada para ashab Nabi SAW, dan diambil daripada Sayyidina Rasul SAW. Apa? Li'annahu min fudulin nazar, karena melihat dengan macam tu dikira fudulin nazar. Dan Nabi suruh dia dalam hadis, Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan benda yang bukan urusan dia. Itu bukan urusan kamu nak tengok muka baca syekh dan seumpamanya, itu benda yang tak ada macam. Wa kana syib, dia kata, bukankah melihat wajah guru kan dapat ibadah, pahala ibadah? Ya, ada cara dia. Cara dia macam mana? Tidak idmanun nazar. Ni. Tidak idman an-nazar. Tidak memandang dengan secara terus kepada gurunya tadi, itu maksud adab kita dengan guru, dan memandang kepadanya dapat ibadah, dikira sebagai mendapat pahala. Tetapi kalau memandang tadi dengan niat bukan dengan niat, dengan maksud idman, dengan makna berterusan macam tu, maka itu tidak akan mendatangkan adab. Adalah dia akan mendatangkan perkara sebalik adab. Wa kana Shibli radhiyallahu taala anhu idza daqala 'ala al-Junayd yataqanna'u biridaihi wa yasiru yanzuru ila al-ardi hatta yakhruja min 'indihi. Wa sa'alahu marratan jama'atun min al-fuqara kam kana fi lihyati al-Junayd min sha'ratin bayda, faqala lam ara lahu qattu lihyatan innama kuntu ara shakhsahu kadhil. Kata beliau, Imam Shibli kalau masuk bertemu dengan Imam Junaid radhiyallahu taala anhu, beliau akan yataqanna', dia akan tutup dengan ridha kepalanya. Halul awliya la yuqtada bih. Ada sebahagian guru tidak berkenan muridnya pakai qina waktu datang ke kelas. Tengok kepada ahwal gurunya. Kalau saya di zawiyah, saya tak akan benarkan murid saya pakai qina ataupun tailasan. Pakai serban, kan pakai tailasan. Karena pakai serban, pakai tailasan tak atas kepala, tahu tailasan? Tak kain atas kepala tu. Ada da'bul masyayikh, tu hanya pakaian para guru sahaja. Yang layak aja boleh pakai macam tu. Tak apa layak mana tak payah duk gagah. Nah, karena Syekh Ali Jum'ah kata apa? Siapa yang pakai serban dan pakai tailasan di atas dia, la tas'al an ilmih, jangan tanya ilmu dia. Dan hadza alim kabir. Jadi kalau pakai macam tu, insya-Allah lah. Ini hadza mufti anam. Nah, ni tok mufti ya ni. Kalau pakai ni alim kabir. Apa boleh pakai macam tu kalau dia memang alim sungguh, tak apa, layak bagi dia pakai. Kalau kepada murid tak perlu pakai macam tu. Tak perlu pakai macam tu. Karena tu kadang-kadang melebihi guru dia. Guru pakai kepiah, anak murid pakai dengan sorban, bubuh tailasan. Oi, siapa tok guru ni? Dia orang silap tarik. Tukang khutbah pakai kepiah hak anak murid pakai tailasan tu, dia pergi dengan sakan lagi, orang tarik dia baca khutbah. Sebab tu kena jaga. Imam Junaid, Imam Shibli pakai macam tu. Dan dia buat tu, kenapa Imam Junaid tak marah dia? Tak berasa dengan dia? Karena tahu, kata Imam Junaid melakukan sedemikian kerana adab dengan beliau, bukan kerana ingin menunjukkan ketinggian lebih daripada gurunya. Maka dia kalau duduk dalam majlis gurunya, dia akan menunduk, pakai ridha, letak atas kepala, tengok ke bawah. Bila orang tanya dekat dia, berapa lai uban di janggut Imam Junaid? Sayyidina Al-Imam Shibli radhiyallahu anhu kata, lam ara lahu qattu lihyatan. Saya tak pernah tengok batang janggut dia pun, satu lai janggut dia pun saya tak tengok. Bukan cakap uban, janggut dia pun saya tak pernah tengok. Kenapa? Innama kuntu ara syakhsahu kadhil. Sebab saya melihat diri peribadinya seperti bayang sahaja. Dia duduk tengok bayang.
ataupun dia nampak guru seperti bayang saja. Karena apa? Karena nak mengelakkan daripada melihat terus kepada gurunya hingga menyebabkan dia jadi buruk adab dengan guru. Itu sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abdullah bin Umar kata kira di janggut Nabi ada 21 helai. Ada kata 17 helai. Tu macam mana tu? Dan kita kena sedia maklum yang meriwayatkan hadis tadi adalah para sahabat yang kecil. Mereka membesar dengan Nabi SAW, berkhidmat dengan Nabi dan duduk dengan Rasulullah SAW. Maka yang biasa meriwayatkan ini biasanya adalah sahabat-sahabat kecil. Karena budak-budak, waktu ketika dia budak, dia tak kira apa. Dia kan parti semua. Tapi akabir sahabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ada riwayat tak hadis tentang janggut Nabi? Kenapa? Karena mereka tidak pernah memandang kepada wajah Nabi secara berterusan. Karena malu, karena haibahnya Nabi SAW, karena agungnya Rasul SAW, takkan mampu menanggung ataupun melihat terus ke wajah Rasul SAW. Haya'allah, karena malu dengan gurunya. Baik, ini cerita pasal murid dengan guru ni. Nak kata ada adab tu saja pun ada sebahagian yang mungkin pernah dengar dan ada sebahagian yang mungkin tak pernah dengar dengan adab tersebut, dan dia akan rasa besarnya adab sampai terang tu. Itulah, tu kira biasa tu sebenarnya pada para murid dengan para gurunya biasa. Jadi kalau ibu, ayah faham dengan perkara tersebut dan dia tahu kata anaknya tadi beradab dengan gurunya untuk sampai kepada Allah dan manfaatnya akan sampai kepada dia sendiri, maka dia tak akan komplain dengan perkara tersebut. Dia tak akan kata gurunya telah mengambil anaknya daripada dirinya. Tidak. Malah dia akan bersyukur kepada Allah karena anaknya nanti akan sentiasa mendoakan kebaikan kepadanya karena telah mengenalkan dia dengan gurunya. Sama? Jadi kalau kata begitu, sebab tu Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani mengatakan dalam kitabnya Lawaqih Anwar Qudusiyah, kata beliau, yang paling banyak tak jadi anak-anak tok guru. Hak paling banyak jadi anak-anak petaninya. Hak ni yang banyak jadi. Kenapa? Kerana anak-anak petani, orang-orang yang kerja biasa, dia beradab dengan guru ni lebih. Waktu dia hantar guru anak tadi kepada guru, maka dia akan serahkan seterusnya 100%. Tapi kalau anak tok guru, dia main dia duk atok tok guru pula. Dia yang atok tok guru. Kamu kena ajak anak saya macam ni. Saya pula berasa, sebab saya di Zawiyah ada kutab. Kutab Zawiyah, saya serah ke anak murid saya untuk bawa kutab. Dan anak-anak saya mengaji di kutab. Dan saya yang atok manhaj di kutab. Saya pula duk rasa ni. Dia baca dia macam kena kat saya pula. Mak saya yang duk atok para guru ni bagi tahu kena macam ni, kena ajak macam ni, kena macam ni, kena macam ni. Tapi moga-moga saya atok tadi bukan untuk anak-anak saya saja sebenarnya, tapi untuk anak-anak orang lain juga agar menjadi di kutab di Zawiyah Nasiriyah. Kutab ni apa dia ibu ayah semua? Kutab ni di sini azan qamat dulu kan? Azan terus kan? Kutab ni ibarat kepada macam tadika zaman dulu lah. Kutab. Kalau di Mesir dia panggil kutab. Guru kami Maulana Syekh Jamal Faruq hafizahullah taala kata antara perkara yang dikesali, beliau sendiri sebut benda yang sangat beliau kesali di Al-Azhar di Mesir adalah bila mana kutab-kutab Al-Azhar tidak dihidupkan. Sekolah-sekolah tadika budak-budak Azhar ni tidak dihidupkan. Ada sebahagian saja di kampung-kampung yang masih hidup. Itu pun dibimbangi juga takut Wahabi masuk. Wahabi pun buat kutab. Jam tu budak-budak tu. Pada kecil tu hafal jadi Wahabi. Di kutab ni sebenarnya tempat untuk apa? Untuk hafal Quran, hafal matan, dan kemudian mengaji asas membaca, menulis dan juga mengira. Ini kutab. Jadi saya di Zawiyah, saya hidupkan balik sistem tersebut di tempat saya. Anak murid tak ramai lah, anak-anak saya, anak-anak timbalan mudir, dan kemudian ada anak sepupu anak pada kak ipar saya pun ada di situ seorang main mengaji di situ, tapi duduk di situ, duduk di Zawiyah lah. Jadi mengaji hafal Quran, hafal matan, kerana daripada hafal matan Aqidatul Awam, dan sekarang tengah duk hafal matan Burdah Al-Imam Al-Busiri untuk lughah, untuk bahasa Arab. Jadi dia hafal ni, saya ambil tarik Nigeria, orang Nigeria untuk lughah depa hafal Burdah Imam Busiri. Jadi sekarang depa tengah duk hafal Burdah.
dah apa ni 70-80 bait dah hampir, saya tak silap saya. Jadi apa ni, benar saya lantik pula anak murid saya seorang ni, ada ni Alif, ni jadi muaddib dia. Muaddib kepada anak-anak saya pula. Dia ada muallim, dia ada muaddib. Muaddib ni dia akan mengajar waktu petang. Ajak depa membaca, menulis, mengira, melukis mungkin orang hebat dia pandai lukis, mewarna apa semua untuk ni sekali. Lepas tu ajak adab. Dia baca kitab-kitab adab. Baca kitab Fathul Muta'ali baca ke? Tak lagi. Dibaca Syamil. Dihafal Syamil. Syamil kitab saya tulis. Anak-anak saya tengah duk hafal sekarang ni. Kemudian yang kedua, apa ni, mengaji kitab-kitab apa ni sejarah para ulama. Dia cerita Syekh Jalaluddin macam mana dia mengaji. Jadi muaddib dia akan ajaklah baca buku tu, kemudian diceritakan macam mana kisah hidup anak-anak tersebut. Apa ni orang tadi macam mana dia jadi alim. Jadi ini saya serahkan kepada mereka untuk mengajak tersebut. Tapi kata Sidi Abdul Wahab Sya'rani, yang paling banyak tak jadi ni anak tok guru. Sebab tu kita tengok anak tok guru banyak buah. Kenapa? Sikit sangat kata Sidi Abdul Wahab Sya'rani yang anak-anak para guru alim macam pak dia. Antaranya keluarga Sidi Ar-Ramli, anak kepada Imam Syihabuddin Ramli, Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli, alim kabir macam bapak dia. Al-Imam keluarga As-Subki, Imam Bahak As-Subki, Imam Taqiyuddin As-Subki, anak kepada Imam Taqi adalah apa ni bapak, Taj adalah anak. Dijaga. Jadi ini anak-anak keluarga keluarga Subki ni keluarga yang agung, keluarga yang alim-alim, anak-anak cucu semua. Ini keluarga yang ajaib lah. Keluarga Al-Imam Syirbini, Khatib Syirbini, pun juga keluarga yang alim, kata Sidi Abdul Wahab Sya'rani. Tapi fi nudratin atau fi ghayatin nudrah, sangat jarang ditemui keluarga alim keluar anak cucu alim semua, melainkan sir pada keturunan tersebut yang mungkin datuknya ataupun siapa di kalangan keturunan tadi yang berbaik sangka ataupun yang berdoa kepada Allah agar dikeluarkan keturunan alim bagi keluarga. Macam Tok Benang Daya, keluar keturunan dia dari kalau belah petani, keluar keturunan alim-alim semua. Sampai ke anak cucu cicit semua alim. Masih ada, walaupun tak semua jadi alim, tapi ada keturunan dia yang memang alim. Keluarga Tok Benang Daya dan seumpamanya. Ini keturunan yang Allah Ta'ala berkati. Macam tu. Tapi ada tok guru alim besar, anak dah tak jadi alim dah. Jual kitab pak Allah. Tengok kitab pak banyak sangat tu, rare pula kitab ni dia kata. Yang ni kalau kata jual kat apa ni apa? Achin Street pun kata tak, mahal lagi ni. Dia tahu kata dia ada pasaran kitab-kitab lama ni. Dia jual kitab pak dia habis. Seperti anak kepada Al-Imam Ibnul Jauzi, Abul Faraj Ibnul Jauzi, pengarang Saidul Qatir, bukan Ibnul Qayyim Jauziyah. Ibnul Qayyim Jauziyah anak murid Ibnu Taimiyah. Ni Imam Ibnu Jauzi lagi awal pada Ibnu Taimiyah. Al-Imam Ibnu Jauzi anak dia sendiri jual kitab-kitab dia habis. Jual kitab dia habis semua. Kerana dunia. Macam tu. Jadi moga-moga saya pun selalu doa kepada Allah Ta'ala agar tidaklah berlaku sedemikian. Tak berlakulah sedemikian kepada anak-anak cucu kita. Mungkin anak jadi, cucu pula lagi. Tengok pak dia, pak pula tak susun anak dia pula. Anak dia pula jual pondok-pondok habis lagi. Mampu. Lebih kutip pula tanah pondok. Yang siapa-siapa ni tadi tanah pondok, hak tok wang aku dulu, aku nak balik. Lepas tu dia pondok jadi sekolah. Lepas tu lingkup habis semua. Kalau terus lagi tak apa, alhamdulillah. Kalau cucu teri buat sekolah tapi diteruskan sistem, masih ada lagi sistem tok wan dia buat dulu. Cuma masuk sistem sekolah juga sikit. Tak apa lagi tu. Ni jual terus semua. Kerana nak dunia. Na'udzubillah min zalik. Kenapa jadi macam tu? Kata Sidi Abdul Wahab Sya'rani, kerana para guru ataupun para anak, minta maaf, para anak ini mereka berpada dengan kemuliaan ayah mereka. Sebab mereka tengok ayah dia dimuliakan. Dia dah nampak ayah dia dimuliakan. Kalau pergi ke mana pun orang sambut dan seumpamanya, maka dia berpada dengan kemuliaan ayahnya dan dia kata dia tak perlu lagi mencari kemuliaan tersebut.
dan dia menumpang kemuliaan tadi dan akhirnya dia tidak bersungguh-sungguh. Beza dengan anak para petani, anak orang biasa. Saya sendiri pun, ayah saya orang biasa saja. Ayah orang biasa. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukan orang panggil apa, ayah bukan tok guru besar, bukan ada pondok dan seumpamanya. Jadi berkat doa ayah, doa mak lah, suruh kita pergi mengaji, jumpa dengan para guru, dan kita diberi inayah oleh para guru. Dan kalau jadilah, kalau tak jadi tak tahu. Macam tu. Dan dengan baik sangka tersebut jadi. Sebahagian orang jadi disebabkan kerana baik sangka daripada ayahnya dan ibunya diserahkan kepada guru. Beza dengan para guru, kalau dia guru, dia tengok anak dia, dia nak susun anak dia, dan dia pula susun anak dia dengan guru anak dia. Yang ni yang menyebabkan kadang-kadang tidak menjadi kebaikan kepada anak tersebut. Melainkan guru tadi berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan harapan kepada Allah. Tidak harap kepada anak-anak murid dia, insya-Allah anak murid dia akan jadi juga sampai ke surga. Tamam? Itu. Buruk adabmu kepada para guru, terhalang keberkatan buat anakmu. Kalau kita buruk adab dengan para guru, guru ni dia macam doktor. Kita pergi buruk adab dengan doktor, doktor tak bagi ubat betul. Hak sakit kaki dia bagi ubat sakit perut, julak. Dia bukan sakit perut, bagi sakit perut. Saya sakit kaki ni doktor. Lepas tu doktor bagi tahu, kata pak cik tak boleh makan yang ni sebenarnya. Pak cik duk makan macam ni. Doktor pandai-pandai pula saya tahu lah, saya tua pada doktor lagi. Oh, marah doktor pula dah. Doktor kata baik tak apa pak cik, saya bagi ubat ni kat pak cik. Balik-balik cirit tak berhenti. Rupanya doktor bagi julak pada muka. Lepas tu dua kelompok doktor tak buatlah macam tu. Kalau doktor buat macam tu kan, doktor tu berdendam dengan anak murid dia, dengan pesakit dia. Cuma dua kelompok ni kalau dibiadab dengan mereka, mereka tak akan bagi nasihat secara telus. Yang pertama guru, yang kedua doktor. Kena ingat betul. Ni mai dekat guru, duk mai komplain dah. Lepas tu mai duk atok pula. Oh, kena buat macam ni. Sepatutnya pondok ni kena buat macam ni. Dia ada berapa pondok? Tanya dia. Yang boleh atok ni ada berapa pondok? Pondok tak ada lagi lah. Pondok belakang rumah tu ada dia. Duk berehat-rehat minum kopi tu, pondok tu ada. Oh, dia atok pula. Itu yang boleh tulis dalam Facebook tu. Kalau anak saya nak jadi guru, saya akan suruh anak saya mengaji matematik bagi elok, kata dia. Kalau matematik tak elok, dia kata, tu yang percaya tu semalam bayang 1000 rakaat. Tu dia. Kalau saya kata jadi guru, saya akan suruh anak saya ni jadi apa? Dia kata mengaji apa tu? Geografi ke mengaji apa tu? Tak hidup percaya pula, kata apa ni boleh lipat bumi, boleh berjalan, dan saya kena mengaji sains bagi elok. Saya hidup percaya tu wali terbang lah, apa terbang apa, dia kata orang bukan ada sayap, kena mengaji bagi elok. Macam-macam tu. Lebih kurang tu lah tulis tu. Dia kata kalau tak mengaji elok, dia kata jadi ejen takaful macam mak tak apa dah. Rupanya ejen takaful. Ejen takaful tiba-tiba nak susun jadi ulama ni, mai kat mana ni? Yang boleh susun pula habaq kata kalau nak jadi ni kena buat macam ni, macam ni. Kamu siapa dia? Ajaib Allah, ajaib. Dia tak sebut pula kalau kamu nak jadi engineer, saya akan bagi tahu kamu jadi, tapi saya hanya orang panggil apa, penoreh getah. Saya penoreh getah, tapi saya nak abang ni macam mana jadi engineer. Kok mana ni? Tak, saya memang mengaji engineer, tapi lah ni doktor getah saya sebab saya malah nak bidang tu. Tu lain. Ni tak, dia memang penoreh getah sungguh pun dekat kampung, tapi dia duk atok anak dia suruh jadi engineer. Nak jadi kok mana? Kalau melainkan kena hantar anak tadi ke bahagian tersebut lah. Anak dia alim, dia pula atok anak dia kena macam ni. Habaq je senang, berdawai kitab tu tulis. Dalam Facebook tu tulis kan. Kalau nak jadi Wahabi, jadi macam ni. Sebab tu tulis senang. Sebut itu. Tak usah sebut lah keramat ni. Sebut tu. Sebut tulis. Jadi Wahabi macam ni, senang. Wahabi duk takut, dia ingat kata daripada hantam kita, dia ingat kita akan berhenti lah daripada cakap ni. Kita tak akan berhenti, kita bercakap lagi, senang. Lagi kita bercakap. Kata. Depa ni duk cari jalan kan. Macam mana nak ni? Tu keluar pedang 200 kilo, apa semua tu lah. Dia keluar tu.
Daripada tak tahu nak ni dah, saya dah bawa keluar dah kitab, tunjuk dah. Kalau kata saya tersilap dah dalam kitab tersebut, ya walaupun kitab tu mungkin tersilap dalam cetakan, tak apalah, kurang-kurangnya saya ada lah referensi saya tu, saya baca kitab tu dah tersilap cetak, jadi saya tersilap dalam ni. Lepas tu dia nak kata kat saya, kalau logik akal lah sikit. Bukan logik akal cik abang, dia bukan masalah logik akal, ni masalah dia tidak mustahil pun pada akal untuk berlaku orang angkat berat, tak ada masalah apa pun. Yang tu je isu dia. Bukan masalah, ya kitab salah cetakan, saya tersalah dalam baca kitab yang salah cetakan. Okey, tu saya tanya, nak salah siapa ni? Salah hang lah dia kata. Baca kitab tak betul. Logik akal lah. Takkan orang boleh angkat sampai 1000 kilo. Dah, bukan main akal tu. Tu adat. Dalam akal pun tak salah pun kalau angkat berat. Akal pun tak salah pun. Tak mustahil pun pada akal untuk angkat benda berat. Orang angkat beratnya 1000, lebih teruk pada dia. Dia berat dia pun 90 kilo, dia angkat 1000 kilo. Mustahil kan? Ni kalau nak tanya, mustahil kan? Tak boleh jawab. Kenapa tak boleh jawab? Kerana tak boleh beza antara hukum akal dengan hukum adat. Tu masalah dia. Dah, masalah dia tu, benda tu tak betul. Tak apalah, saya katakan kalau kitab tu salah, okeylah, saya tersalah lah dalam nakal tu, tak apalah. Saya bukan bincang yang tu, saya bincang tadi masalah dia bila saya baca tu, tak, kalau berlaku sungguh lah, mustahilkah pada akal? Tak mustahil pada akal. Sebab tu jangan guna senang sangat. Ni tak logik lah pada akal. Semua tak logik pada akal. Tak logik pada akal. Apa maksud tak logik pada akal ni? Kita suruh bincang ni pada sudut istilah para ulama guna tu. Tu yang jadi masalah tu. Orang berjalan atas hayat, mustahil lah. Tak logik lah. Yang feri jalan atas hayat, dia boleh percaya pinak lah tu. Ya, tak apa yang bisa mau dengan feri ni Ustaz? Lah, tu kata hang tak faham. Dah, feri tu pun makhluk, boleh berjalan atas hayat. Yang kawan ni pun makhluk, kalau jalan atas hayat, apa masalah dia? Apa yang hak kamu kata ni makhluk boleh jalan atas hayat, makhluk ni tak boleh jalan atas hayat? Tolong abang. Apa hak dia? Tu saya bagi contoh. Saya kata orang angkat berat sampai 1000 kilo, kita tak percaya, kita apa? Tak masalah. Bekho angkat piling 1000 kilo, percaya pula. Dia kata ni apa ni? Gila apa ni sama dengan bekho ni? Bukan saya bagi sama dengan bekho, tu cangkui pala ibu tahu apa. Kita nak habaq kata dah bekho tu pun makhluk, dia boleh angkat benda berat, dan ni pun makhluk. Awak kamu nak kata bekho ni datang apa pula? Bekho ni Tuhan, bekho ni makhluk lah. Nak sama dia, yang ni pun makhluk juga. Yang ni boleh angkat benda berat, apa mustahilnya makhluk ni juga Allah Ta'ala bagi angkat benda berat? Apa mustahilnya? Yang tu je nak ajak. Ya, kalau saya salah, saya minta maaf lah, salah tersilap baca. Kitab tu pun sama lah, kena minta maaf lah, cari ke mana tak tahu. Sebab dia cetak sat dia jadi gram, sat jadi kilogram, duk pemain saya hak tu, tak apalah, saya tahu dah. Ainus suqti tubdi masawiyah. Mata yang benci, dia akan cari salah. Saya nak sebut yang hujung tu. Saya nak kata atok akal kita bagi jadi elok. Sebab tu bila saya cerita benda ni kat guru saya dia tak kata mustahil akal. Saya kata kat Syekh Ahmad kata tak kata, hang cek balik kitab tu, cek tengok salah cetak kot. Dia tak kata hak tu lagi. Dia kata apa? Tak jauh Muhammad. Apa masalah dia? Kalau benda tu berat dia, mula saya cerita kata Syekh, saya terbaca dalam satu kitab, berat pedang Sayyidina Khalid sampai 276 kilo contohnya. Saya kata, Syekh Ahmad kata, Akid Muhammad betul. Saya tengok bawa itu. Saya kata tak tahu, saya takut kitab silap ke apa semua. Saya kata la istabaid. Saya kata tak jauh, saya kata tak ada masalah apa. Kerana benda bukan mustahil pada akal, dan benda harus pada adat untuk akad benda berat. Apa masalah dia? Tengok macam mana ulama jawab, dan akal tersusun elok dengan rapi. Sebab tu orang yang bila tak tersusun baik dengan hukum akal, hukum adat ni, dia akan ingkar banyak benda. Tu yang dia boleh ingkar. 1000 rakaat, dia kata 1 rakaat 3 minit. Hebat dia sembahyang 1 rakaat 3 minit. Maksudnya solat isyak dia 12 minit dia sembahyang. Maklum tu lah. 1 rakaat 3 minit dia kata, 1000 rakaat 3000 minit. 3000 minit sama dengan berapa jam? Bahagi dengan 60. Berapa adik? Kira sikit. 3000 bahagi 60. 50 jam. Betul?
Aku nak kira. Ha? 50 jam ha? Jangan main-main. 50 jam. Dia kata 50 jam malam, daripada pukul 7 malam sampai pukul 7 pagi. Memang 50 jam. Kena 2 hari. Baru 1000 rakaat. Dia kata tak buat kerja apa. Oh, dia kira macam tu. Tu yang bila kita kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i kata baca Quran sehari 2 kali khatam. Ada kira dengan dia. Dia kata 1 juzuk kat 45 minit kali 30. Weh. Imam Syafi'i tak buat kerja apa. Oh, dia ingat Imam Syafi'i tu dia. Jenis ni geram tu kita. Geram. Sebab dia kira dengan waktu tu. Tu kalau kata Isra' Mi'raj macam mana? Ni kalau hidup zaman Nabi waktu tu agak-agak nak geng kat mana ni? Nabi kata semalam aku Isra' Mi'raj. Tu dia. Pergi ke Masjidil Haram. Lepas tu naik ke langit, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, balik sebelum subuh. Semua Arab Mekah tahu. Nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Masjidil Aqsa 2 minggu perjalanan. Kalau pergi balik maknanya lebih kurang sebulan. Zaman dulu, dan kalau tak ada kereta, tak ada apa semua. Berterbang lagi jauh pula. Tamam. Lepas tu Nabi buat main burak, Allah Ta'ala buat main burak. Burak, buat main burak. Tak buat main kapal terbang, kongkot. Kenapa? Kalau buat main tu lagi teruk Abu Jahal. Nak tahu apa pula tu? Tu main burak tu. Kongkot tak jauh daripada akal dia lagi. Nampak tak? Jadi bila mana bawa mai dengan apa ni, Abu Jahal dia kata apa? Tengok, dia kata, macam mana boleh pergi? Boleh balik sebelum subuh. Sedang kami ni kalau nak pergi sana 2 minggu. Dia kata, tengok dia main dengan masa. Lebih kurang tak? Lebih kurang. Lebih kurang sebab dia duk kira dengan masa. Dia duk kira yang bawa masa tu siapa dia? Sebab tu Sayyidina Abu Bakar bila kata Sayyidina apa ni, bila depa pakat pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar, bagi tahu kat dia, cuba tengok ni Muhammad kata apa pula. Sayyidina Abu Bakar kata apa, kalau lebih daripada tu kau percaya. Khabar daripada langit pun aku percaya turun. Yang berlaku tadi lebih daripada tu aku percaya. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar orang yang tersusun akalnya. Tahu kata ni benda yang tidak mustahil pada akal. Dan ni masih lagi dalam bab berkenaan dengan khariqul adah, mencari adat bukan mencari akal. Nampak tak Sayyidina Abu Bakar? Dan Abu Jahal kenapa jahil? Kerana dia tak boleh rabit, tak boleh ikat antara akal dia dengan adat. Dia dah rasa benda ni mustahil akal. Padahal benda tu hanya mustahil pada adat sahaja, tidak pada akal. Tu. Lepas tu para guru kita, Allah yarham, para guru, para ulama kita tanah Melayu ambil berat sungguh bab ni. Bukan tanah Melayu saja lah, ulama Arab lebih dahulu lah. Ulama-ulama tanah Melayu kita berdeskan apa semua kali pakat tulis kita apa? Khas hukum akal, hukum adat ni awal perbahasan. Panjang pula tu. Sebab tu kita tak mengaji sam'iyat dulu. Ibu ayah semua. Kita sam'iyat tak mengaji dulu di depan. Kita mengaji hatta bab ketuhanan. Bab sifat Tuhan, bab apa semua sekali kan, bab sifat-sifat Rasul, mukjizat para Rasul dan seumpamanya. Sebelum masuk bab tu mengaji hukum akal, hukum adat dulu. Baru reti beza. Kalau tidak lagi dengar Nabi Isra' Mi'raj, dia kata ni mustahil lah. Tu ada seorang tulis lah. Dia kata tu saya duk fikir daripada dulu lagi ni. Macam mana boleh berlaku Isra' Mi'raj yang dia kata. Dan saya, tu dia kata tu. Ada. Umat yang macam tu. Dan kerana itulah betul Imam Malik kata, Imam Haramain kata apa? Siapa yang tak tahu perbahasan hukum akal, maka dia tidak berakal. Tu dia. Tak tahu bahasa hukum akal ni orang tak pakai orang ni. Jangan. Sama dengan orang gila ni. Tu jadi macam tu. Cakap macam orang gila. Faham ni boyah semua tu. Bukan saya nak suruh percaya angkat pedang 900 kilo tu. Yang kita kata, depa bila saya kata pedang 900 kilo, pedang 70 kilo tu, saya kata ada kitab dalam rumah saya. Depa pakat maki saya semua. Depa kata tu sikit-sikit kitab dalam rumah. Padahal kitab tak ada apa, penipu tu. Penipu pula. Dah berapa bulan dah. Tu depa cari balik tu video tu. Saya pun bawa keluar kitab. Memang duk dalam rumah pun. Orang nak tipu buat apa? Saya bawa keluar, tunjuk kitab. Pas tunjuk kitab, dia kata pula, saya ada kitab ya pada orang ni. Kok tu pula dah. Saya ada kitab ya. Dia buat baru pula apa ni? apa dia? Asal ada dalam kitab AADK dia kata. Yang dia ni geng AADK ni. Asal ada dalam kitab. Ada geng baru pula. Geng AADK dia kata.
Lepas tu bila kita syarah bagi tahu, kata baik kalaulah saya tersalah dalam nukil tadi dan kitab tersalah cetak, okey, khair. Saya kata ni macam mana pula nak fikir pula, cara fikir pula. Baik, kalaulah berlaku sungguh benda tu, mustahil kepada akal. Hak tu saja nak bincangnya. Oh, dia tak boleh terima. Ada pula baru tadi ada seorang tulis, pakai duk share dia tulis tu lah, pakai duk rock saya. Dia kata gunalah akal sama untuk fikir. Ni masalah ni. Dia kata kat saya guna akal. Sekarang ni saya nak tanya balik ni, hang guna akal tak? Dan benda tu memang mustahil akal sungguh kan untuk angkat tu. Kalau kitab tu silap cetak sekalipun, mustahil akal kan? Ni yang mustahil pada akal ni, Tuhan tu di langit, hak tu mustahil akal. Hak tu hampa pakai. Tuhan ada kaki, ada tangan, mustahil akal. Hampa pakai pula tu. Hak tu tak bincang lah. Sumastawa 'alal 'arsy. Allah Taala istiwa atas, duduk atas arasy, duduk atas arasy. Oh, yang tu mustahil pada akal. Pakai pula yang tu. Pedang 200 kilo juga jadi isu. Bukan masalah kita kata Tuhan ada pedang ke apa? Nabi Muhammad angkat batu berat yang tak ada siapa apa boleh angkat batu tersebut. Nabi boleh angkat seorang. Sayyidina Ali pernah tahan pintu kota yang tak ada siapa pun boleh tahan kota tadi, melainkan kena tolak berapa puluh orang baru boleh bertolak pintu tu. Sayyidina Ali tahan seorang-seorang dia saja dan tolak seorang-seorang dia. Maksud kekuatan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Ada mustahilnya kalau untuk angkat benda-benda yang berat. Tak ada mustahil apa. Tak ada mustahil apa. Cuma kita kata, kitab tu silap cetak. Tak apalah. Kita kata, kitab silap cetak tu bukan kita bincang tu. Kita bincang masalah ni, hampa duk kata kami ni tak pakai akal. Itu yang masalah dia. Siapa tak pakai akal ni? Masalah. Siapa yang tak pakai akal ni? Malah tu. Yang saya malah tu. Malah ni, nak suruh jangan jadi Wahabi. Jangan jadi Wahabi. Itu ya. Sebab jadi Wahabi, dia akan jadi hilang akal. Dia tak boleh. Semua benda dia nak kena logik kepala otak dia. Dia semua tak logik. Semua tak logik. Ni tak logik. Ni tak logik. Pada benda tu, bukan maksud dengan perkara tersebut. Faham bagi elok-elok tu insya-Allah. Kalau kata faham, perbahasan malam ni yang saya sebut ni, insya-Allah dia tak akan jadi isu dah benda tu. Tak akan jadi isu benda-benda tersebut. Tu dah saya, macam dia kata Ustaz Wadi sebut menara Firaun 15 km. Betul tak? Saya bila dengar tu, kita kata baik kalau silap lah Ustaz Wadi baca tu pun, kita kata tu pun tak mustahil pada akal, masalah apa. Kalau salah baca pun okeylah, salah baca. Patutnya 5,000 apa dia macam mana bacaan dia tu, yang dibaca tadi sebenarnya 50,000 pembina bangunan. Ustaz Wadi baca sebagai batu bata. Maksudnya pembinaan tadi kalau dikira balik sampai 15 km. Kita kata, ya, kalau kata benda tu pun apa masalah? Dan dekat 15 km naik ke atas, masalah. Lepas tu duk bincang pula masalah. Macam mana dengan oksigen kalau naik atas tu? Allahu Akbar. Ya Allah. Tu kita kata benda kalau kata dah mencari adat. Benda tu mencari adat, bukan mustahil akal. Faham? Macam tu je. Kita pun patutnya kena susun balik otak pemikiran kita. Benda apa yang patut bincang sebenarnya? Benda apa patut bincang? Lepas tu, hak tu perkara-perkara tadi kadang-kadang menyebabkan orang akan kata, ustaz-ustaz kena ni jangan duk cerita benda pelik-pelik ni. Jangan cerita benda pelik-pelik sangat kat orang. Apa dia benda pelik tu yang dimaksudkan? Dah kali para guru tak boleh cerita dah pasal keramat para wali. Hanya kerana nak jaga hati ni, puak Wahabi mana nak benda tu lama dah. Dan bukan cerita wali ni dijadikan cerita yang paling asas pun dalam pengajian. Tak ada pun dalam pengajian Tok Guru buka. Memang nak cerita Tok Wali hari tu. Cerita pasal kisah. Baik kalau nak buka pun apa masalah dia? Kalau nak baca. Kalau ada seorang Tok Guru main-main baca kitab Jami' Karamat Auliya Imam Nabhani, apa masalah dia? Ataupun Jami' Karamat Auliya karangan Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani, apa masalah dia? Kalau nak baca. Sama. Dan ni nak kena layan. Dia tak boleh cerita ni benda-benda ni sebab takut lagi Wahabi dia ambil isu dia kono, kita jawab payah. Siapa takut siapa? Apa yang nak ikut dengan arus ni? Puak tu daripada puak pun mereka akan cari jalan. Kita jawab pasal Gunung Jerai, dia kono habis semua sampai ke Pedang, dia masuk habis semua ke Ayat Liok, habis semua tu, semua lebih kot tu ya. Kalau tuan-tuan duk baca Facebook lah yang pakcik-pakcik yang tak baca, dia tak tengok ni, dia kata bila dia Facebook aku tak tahu ni. Ustaz dia cerita ni. Tapi kalau hak ikut tu, ni saya bagi tahu anak-anak, ni cara fikirnya mereka.
Sikit lagi saya baca, kena saya berhenti. Jika ibu ayah serahkan urusan. Ni katanya dia, jika anakmu mengadu sesuatu, bertanyalah, jangan terus naik hantu. Mak ayah kalau anak-anak balik mengadu kat kita, kata tok guru dia tibai, ustazah dia tibai, jangan naik hantu terus. Yang itu kurang ajar, tibai anak aku. Pergi ke tibai cikgu pula. Dia duk tibai cikgu, cikgu tak tibai balik. Dia tak jumpa cikgu tibai balik tau. Sekat tu tengok dalam rakaman tu, cikgu tu jenis tak tibai balik. Dia jumpa cikgu tibai balik tengok. Agak-agak dia silap pi, tok guru tu rupanya tok guru silap gayung. Anak pada pendak majik, mana nak tahu. Silap banyak dia kata, aku pergi nak tibai dia, tibai aku balik rupanya. Dia duduk pi tak kena buku dengan arwah. Dia duduk pi hentam. Guru pula nak kena beradab. Tu. Balik anak, ajak anak sendiri kalau macam tu. Jangan naik hantu terus. Sabar dulu. Jika ibu ayah serahkan urusan pada guru, mendidik pasti berkesan. Serahkan urusan pada guru. Tamam? Pasti akan berkesan pendidikan tersebut. Jika anak lelaki pulang ke rumah, ni khusus ibu-ibu, ayah-ayah ada anak lelaki. Kalau anak lelaki pulang ke rumah menangis mengadu, konon kena marah. Duk menangis, teriak, kata kena marah dengan guru tadi, ataupun kena tibai dengan, kalau Imam Basaudan sebut dalam kitab dia Simtul Iqyan, syarah kepada Al-Imam Ramli radhiyallahu taala anhu, kalaulah seorang guru tadi, anak tadi balik mengadu kepada ayahnya, kata kepada ibunya, kata dia dipukul oleh guru atau dipukul oleh ayah kepada kawan-kawannya, atau dia berkelahi dengan kawannya, lepas tu ayah dia tu mai jentik telinga dia, tibai dia sikit, marah dia dan seumpamanya, balik mengadu. Ayah kena buat apa? Mak kena buat apa waktu tu? Ni cara didikan anak-anak. InsyaAllah kita akan baca kitab tu. Saya dah terjemah dah kitab tersebut, Isbalul Aman fi Tarjamati Riyadatus Sibyan. Cerita bab kenaan pendidikan anak-anak. Diajar macam mana nak didik anak-anak ni. Zaman dulu ulama dulu didik anak macam mana? Kalau anak lelaki balik duk teriak, dia akan kata apa? Jangan teriak. Orang lelaki bukan boleh teriak. Orang lelaki bukan semua benda nak cerita. Dia kena sabar. Baru orang lelaki, baru mak kilau. Ni balik teriak lepas tu mak pula percaya, balik pergi hantam pula kawan tu pula, pergi berkelahi pula dengan jiran, kerana anak dia, anak tu tepuk belakang pada muka. Siapa budak-budak, mak anak dia pun heran, siapa budak ni tadi ni? Rupanya mak dia yang budak waktu tu. Ni ramai jadi. Jika anak lelaki pulang ke rumah menangis mengadu, konon kena marah. Katakan padanya, jangan jadi lemah. Anak lelaki bukan jenis menyerah. Tu anak lelaki kena kuat. Tangisan hanyalah senjata wanita, anak lelaki tak murah air mata. Tangisan ni senjata orang perempuan. Makcik jangan marah no? Makcik, kakak-kakak jangan marah lah. Benda ni hakikat pun. Orang perempuan kalau dia berkelahi tak lepas pi, dia teriak. Teriak tu pi terus kita kalah terus waktu tu senjata dia. Dia berkelahi ni, wah, teriak. Kita Allah baru nak hentam tak ni tak ada hentam, teriak lah. Tu senjata dia apa. Jadi lelaki jangan macam tu. Anak lelaki tak murah air mata. Air mata lelaki ni sangat sukar dialirkan, melainkan pada tempat yang paling mahal sahaja. Tu dia. Itu Wildan. Ini cara didikan salaful ummah, hasilnya generasi muda yang gagah. Jadi kalau kata dididik dengan cara begini, insya-Allah anak-anak dan ibu ayah akan berbaik sangka dengan para guru. Jadi kalau kita tengok anak kita balik mengadu dekat kita, kita tanya balik kat anak kita, kenapa tok guru marah? Kenapa ustaz marah? Kenapa cikgu marah dekat kamu? Cuba cerita balik. Takkan tiba-tiba kamu buat kerja sekolah, cikgu tu geram tengok kamu buat kerja sekolah. Saya cukup benci ni, anak-anak murid suka buat kerja sekolah ni. Adakah cikgu macam tu? Saya suka anak-anak murid tak buat kerja sekolah. Kamu pergi buat apa? Tiba. Tebal. Cikgu ni kena cek balik. Mungkin baru keluar. Keluar pada buat mana-mana ni. Jadi tiba anak yang kalau budak suka buat kerja sekolah, tiba. Kena tanya balik, kenapa kamu kena tiba? Kamu kena tanya balik. Ni jangan. Dia tiba kamu, tiba kat mana? Pergi tiba kat mana dulu? Anak tu lagi panjang. Cikgu tu dia buat macam ni, dia cerita macam ni. Dia kena pangkah dulu anak dia. Kerana ini akan mendidik adab kepada anak tersebut. Kalau kita mula bagi kepada anak kita jalan, maka anak kita nanti akan jadi seorang yang licik. Dan dia tak akan jadi apa.
Dan tu kita tengok dengan tajribah, ainu tajribah, mata pengalaman kita tengok macam tu. Mak ayah yang duk percaya sangat kat anak-anak ni, anak dia biasanya tak jadi apa. Mak ayah yang biasa aja dengan anak dia. Nah, dia kena pergi bincang balik dengan guru tadi. Nah, ustaz kalau boleh, dia anak saya ni dia ada mengadu juga kat rumah, kata ustaz Tibai kuat sangat. Saya tak marah Tibai. Tapi kalau ustaz Tibai tu, sebab dia kata dia kalau lagi Tibai lagi dia tertekan. Dia tak boleh nak mengapai contohnya. Bincang elok-elok macam tu. Baru kena. Ni pipi Tibai bapa anak saya. La ilaha illallah. Ya, antara Tibai ni pun masalah juga. Ni masalah hukum Tibai. Saya pesan sungguh-sungguh kepada para guru untuk ambil berat tentang masalah ni. Masalah Tibai perlu kepada izin daripada mak ayah. Sebenarnya. Sebab tu di sekolah, kalau kata sekolah lah, sepatutnya ada borang Tibai. Mak ayah kalau masuk sekolah ada borang khas. Ini adalah hukum dalam fiqh Syafi'i. Al-Imam Al-Imbabi radhiyallahu ta'ala anhu dalam sekarang satu risalah. Masalah darbu as-sibyan, pukul budak-budak. Boleh ke tidak? Budak-budak kalau tak dipukul kadang-kadang dalam kelas pengajian Quran contohnya, dia akan main-main. Lepas tu kadang guru-guru Tibai. Baik Tibai macam mana dibenarkan? Selepas mendapatkan izin ibu dan ayah. Itu sepatutnya hukum. Dan Tibai pula bukan di tempat yang sensitif. Jangan tampak di muka. Saya pesan kepada para guru, para asatizah, ingat betul-betul ini. Anak murid kita macam mana salah sekalipun, jangan tampak muka mereka. Karena muka adalah kawasan yang mulia. Geram macam mana kita sekalipun, guru disiplin kita ni tahap yang ketiga supaya saya pun, jangan Tibai, jangan pukul wajah murid kita. Jangan tampak. Karena Nabi tak pernah tampak wajah seseorang, melainkan dalam perang saja. Melainkan dalam perang saja boleh Nabi mengangkat pedang Nabi SAW. Lain daripada tu tidak boleh. Lepas tu guru-guru, khususnya guru-guru disiplin, jangan Tibai muka. Dan sebenarnya tu menimbulkan dendam. Ada sebahagian murid sampai lah dendam dengan guru dia sebab guru tu Tibai tampak dia. Tapi ada sebahagian murid yang ucap terima kasih. Bukan masalah terima kasih itu menyebabkan hukum Tibai itu boleh. Tampak tu jadi boleh tu sebab dia ucap terima kasih. Kalau tidak tak ada hukum bah. Kena elakkan. Nak Tibai tangan. Guru saya Syekh Imam Ifat Tibai dengan pen dia. Anak murid jawab tak betul, main sini. Dia Tibai. Tibai macam mana? Main ni. Salimi. Hang satu kena. Dia akan buat macam ni anak murid. Kalau main tak nak cakap kan, contoh ni contoh. Dia buat macam mana? Macam tu je. Tibai. Tapi depan orang, anak murid kalau dah besar, dia akan jadi apa? Dia akan rasa juga malu tu. Tapi dia rasa dendam tak dalam hati dia. Tak dendam. Sebab apa? Sebab guru dia bukan Tibai, dia bagi dia malu, bukan sakit pun. Memang nak bagi dia beringat je. Tak tangannya. Dan saya buat macam tu dekat santri saya. Dia pun ni besar-besar dah. Pak budak dah. Dah boleh menikah dah. Nah, kalau saya Tibai macam tu. Saya akan letak aja tangan. Saya tak tahu kok dia benci juga lepas tu. Faham tak? Saya cukup tak apa nak berkenan lah kalau guru-guru yang melampau sangat. Angkat sampai macam seolah berdendam dengan murid tersebut. Tak perlu. Tak perlu angkat sampai tinggi-tinggi nak Tibai anak murid. Tak perlu tampak muka anak murid kita. Tak perlu. Nah, kalau tadi haram hukum dia. Haram hukum dia. Baik kalau Tibai yang macam tangan, Tibai di betih, Tibai di tempat-tempat yang bukan sensitif, jangan di perut, jangan di dada, jangan di bahagian belakang. Belakang ni masih lagi dimaafkan ya, masih dimaafkan lagi di belakang. Maksudnya di bahagian perut, dada. Ini bahagian muka, satu lagi, kepala, satu lagi. Di kaki belakang, dia di betih dan seumpamanya, ni masih diharuskan. Cuma perlu minta izin daripada mak ayah. Jadi kalau kata contoh pondok, contoh ada mak tahfiz, buka kena ada borang. Boleh tak anak kamu, anak tuan, kalau dia salah, kami akan pukul dia dengan pukulan yang ghair mubarrih, maksudnya yang tidak akan melukakan dia, hanya sekadar untuk mengajarnya sahaja. Maka kalau mak ayah sign, baru boleh pukul anak tadi. Betulnya macam tu. Nah, ini kalau ikut hukum dalam mazhab Syafi'i. Nanti saya akan syarahkan benda tersebut dan kita akan tulis dalam Isbalul Aman masalah berkaitan dengan memukul kanak-kanak atau memukul siapa sahaja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya mohon ampun, mohon maaf terambil masa ibu ayah semua dan panjang perbahasan kita. Dah habis satu bab, satu tajuk. InsyaAllah minggu depan kita akan bulan depan kita akan sambung pada adab yang seterusnya. Dan setelah khatam kitab ni, kalau ada rezeki kita baca kitab Isbalul Aman.
Kalau kata masjid masih berkenan bagi saya lah. Dah baca Isbalul Aman. Itu cara orang panggil, nak suruh panggil. Kalau kata tak baca Isbalul Aman, kalau kitab tu masih saya duk syarah lagi atau dalam cetakan, kita akan baca kitab Mursyiduz Zuwar ila Ziyaratil Akhyar, adab-adab melawat para salihin yang hidup dan yang telah wafat. Saya dah tulis kitab dah siap. Nanti tak bawa malam ni lah. Tak bawa nanti, insya-Allah kalau kita ada rezeki kita akan baca kitab tersebut. Macam mana nak menziarahi orang yang, para wali yang masih hidup, para guru, para ulama yang masih hidup, adab dia macam mana, yang telah wafat macam mana adab dia, dan macam benda apa kita nak kena baca. Saya tulis kitab tersebut. InsyaAllah nanti ada rezeki peluang, habis kitab ni baru kita baca kitab tersebut. Kitab tu pendek aja, sikit saja kitab tu. Pada kita amalan. Habis kitab tu kita baca Isbalul Aman, insya-Allah. Habis kitab tu kita baca Isbalul Aman, adab pendidikan anak-anak. Yang ramai orang zaman dah duk minta nak mengaji ni macam mana, nak ajak anak-anak ni macam mana dan seumpamanya. Jadi kita sama-sama ambil daripada apa yang telah ditulis oleh para ulama kita yang dahulu. Kitab tu karangan Imam Ramli radhiyallahu taala anhu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Saya ucap terima kasih banyak kepada ayahanda Tuan Haji Zabidi, juga kepada seluruh yang mengikuti majlis kita pada hari ini. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah dalam bicara saya. Moga dapat kita bertemu lagi pada bulan hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin, kami dah solat tadi, untuk kami bergerak nak balik ke Pedu. Kita minta saya minta izin dulu, dan insya-Allah kita jumpa pada bulan depan insya-Allah. Kalau dipanjangkan umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.